أعوذ بالله السميع الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat bertemu, insya-Allah berjumpa di alam maya, dalam online, insya-Allah. Apa khabar semua? Selamat datang kepada semua para-para guru, para-para asatizah, para-para muallim-muallimah, ustaz-ustazah, dan yang paling penting anak murid kita, murid-murid tahun 6 yang bakal menghadapi peperiksaan PSRA. Jadi insya-Allah pada pagi ini, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang bersama sesi online pada pagi ini, kita akan insya-Allah kita akan berkongsikan berkaitan dengan tips ataupun bagaimana kita nak menghadapi peperiksaan PSRA terutamanya lah. Jadi sementara kita menunggu lagi rakan-rakan, adik-adik kita yang berada di rumah masing-masing, standby semua, standby dengan nota, standby dengan buku-buku catatan untuk kita belajar pada pagi ini insya-Allah. Untuk makluman semua, program kita pada hari ini, kelas tuition percuba ini dibawakan khas oleh iGuru Selangor dan GASIS Gabungan Sekolah Islam Swasta dan rakan strategik kami, Akademi YouTuber Guru Malaysia AYU, eDidik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Jadi alhamdulillah kita akan meneruskan insya-Allah kelas-kelas online percuma ini pada sesi akan datang insya-Allah, yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa insya-Allah di dalam grup-grup yang saya sebut tadilah, di bawah eDidik Malaysia, di bawah iGuru Selangor, di bawah Kelab Guru Malaysia, dan lain-lain lah insya-Allah. Jadi untuk saya terangkan sikit sebelum saya nak serah pada ceramah kita ataupun guru yang akan mengajar pada pagi ini, iaitu Muallim Syukri. Suka saya nak kongsikan dengan semua berkaitan dengan kita punya kelas PSRA. InsyaAllah pada sesi akan datang kita akan mengadakan kelas tuition percuma ini secara percuma aja, tak perlu bayar apa-apa pun. Yang penting apa yang kami nak daripada adik-adik semua ialah komitmen dan kesungguhan untuk anda semua, kamu semua belajar. Itu saja. Dan pastikan bila kita menuntut ilmu, pastikan kata adab-adab kita menuntut ilmu dipatuhilah insya-Allah. Jadi sebelum kita mula, kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca doa sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaimi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan kita dimudahkan segala urusan kita pada pagi ini, mudah untuk kita menuntut ilmu pada pagi ini insya-Allah. Baik, tanpa buang masa, saya perkenalkan guru kita pada pagi ini iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syukri bin Nolah ataupun dikenali sebagai Muallim Syukri. Muallim Syukri bertugas di Sekolah Rendah Islam Integrasi Al-Hikmah Shah Alam, dan saya rasa dia mempunyai pengalaman yang banyaklah berkaitan dengan subjek PSRA,
terutamanya subjek bahasa Arab dan tajwid. Ini OTAI, OTAI subjek bahasa Arab dan tajwid, insya-Allah. Mudah-mudahan. Jadi harapannya insya-Allah pada pagi ini, untuk pagi ini kita fokus kepada subjek bahasa Arab dahulu. Jadi saya serah kepada Muallim Syukri insya-Allah untuk meneruskan kita punya kelas pada pagi ini. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Muallim Fairuz sebagai pengurusi pada hari ini. Yang diraikan adik-adik, ustaz-ustazah, muallim-muallimah, ibu bapa yang terlibat pada hari ini, semoga perjumpaan kita pada hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita terus kepada kita punya pengajian pada hari ini. Jadi dah kenal tadi nama Muallim Syukri saya lebih suka gunakan muallim. Jadi saya menggunakan istilah muallim ketika saya menerangkan. Jadi kalau kita perhatikan, insya-Allah pada hari ini saya muallim cuba kongsikan bagaimana cara untuk kita menguasai tajuk al-a'dad wal arqam. Al-a'dadu wal arqam, nombor dan bilangan. Ya, kalau kita kata alah nombor senang saja, kan susah pun. Okey, jadi untuk dapat mumtaz ni, kadang-kadang nombor sebab salah nombor tak dapat mumtaz. Mumtaz je 90 ke atas adik-adik sekalian. Adik-adik ada Jangan je rugi tak masuk ni. Okey, baik. Al-a'dad wal arqam. Dua perkataan yang sangat berbahaya. Kenapa saya muallim sebut berbahaya? Kerana dia orang terkeliru. Kerana al-a'dad wal arqam ni ramai murid yang terkeliru. Kalau kita perhatikan, kalau tahun 6 mungkin dah berpengalaman menjawab soalan tahun 5. Tahun 5 mungkin ini kali pertama nak menjawab soalan. Jadi kalau kita perhatikan, nombor ni, al-a'dad wal arqam ni memang setiap tahun mesti ada dalam peperiksaan PSRA. Baik bahagian objektif maupun di bahagian yang kedua. Kalau objektif tu, soalan pertama, kedua, ketiga, keempat mesti akan menyentuh tentang al-a'dad wal arqam. Begitu juga dengan al-qismu tsani, bahagian yang kedua. Soalan pertama kebanyakannya selalunya ada soalan tentang al-a'dad wal arqam. Jadi di sini muallim kongsikan nota yang mana insya-Allah dengan nota ni dia tak banyak pun nota ni. Okey, nampak tak bernampak ya? Jom muallim cuba kecilkan. Okey. Sebenarnya untuk al-a'dad wal arqam kita hanya fokus kepada carta ni sahaja. Dengan carta ni bukan sahaja tahun 6, malah tahun 1, 2, 3, 4, 5 pun boleh menguasainya. Silap-silap adik-adik tahun 1 dah boleh menguasainya sekiranya dia menguasai carta ni. Okey, jelas carta ni ke kabur? Ada yang kata kabur tadi. Okey, baik. Tengok. Pastikan di tangan adik-adik semua ada pen ada pensel 2B supaya jelas lagi. Kalau tak boleh, nanti cuba ambil gambar ni, kemudian buat nota sendiri, tampal dekat bilik supaya hafal benda ni. Okey, baik. Tengok. Al-a'dad wal arqam sama je. Sama dengan matematik, kita bermula dengan sa, puluh, ratus, ribu. Sa, puluh, ratus, ribu.
Kalau tak silap Mu'alim, tahun 1 dia belajar sah sehinggalah belas-belas. Sah sehinggalah belas-belas. Masuk tahun 2, dia dah bermula dengan 100. Ni tahun 2 dah mula dengan 100. Tahun 3 dah mula 200 ke 100 ke 200 tahun 3. Sehinggalah tahun 6, tak banyak pun tahun 6. Tahun 6, 2000 sahaja. Allah, apalah sangat 2000 tu kan. Jadi perlukah kita nak hafal 1 sampai 2000? Jawapannya ialah tidak perlu. Jadi bagaimana cara kita nak menguasainya? Mudah saja. Nampak tak ni, Mu'alim ada letakkan buat warna kelabu ke warna apa ni? Ni. Wahidun, isnani sampai tis'atun ni bahagian sah. Kemudian bahagian puluh hanya tahu 2 ni saja. Ratus hanya tahu 2 ni saja. Ribu hanya tahu 2 ni saja. Jadi tak banyak. Jadi kalau antum menguasai benda ni bukan setakat 2000 antum boleh kira. Antum boleh kira sehingga 900,000. 900,000. Tapi tahun 6 nak sampai 2000. Jadi sangat-sangat mudah lah. Jadi hari ni Mu'alim kongsikan. Jangan stres-stres. Walaupun PSRA tidak lama lagi dimaklumkan bulan 8 PSRA, jadi tahun ni sangat mencabar untuk tahun 6 dengan ada PSRA-nya, dengan ada UPKK-nya, sangat-sangat mencabar. Tapi tak apa, jangan risau. Benda mudah saja. Okey, untuk nombor al-adad wal arqam. Okey, Mu'alim pasti adik-adik, para penonton semua dah hafal benda ni. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun. Jadi ini benda asas. Benda asas dalam bahasa Arab, dalam al-a'dad wal arqam. Sekiranya sah ni masih lagi belum menguasai, dia akan masalah. Yang ke belakang semua akan bermasalah. Jadi kita kena tahu dulu. Kan tahun 6 takkan tak tahu ni. Dah berapa kali ulang ni. Tahun 1 pun dah ulang banyak kali dengan mu'alim-mu'alimah, dengan ustazah-ustaz semua dah banyak kali ulang. Jadi semua wajib tahu benda ni. Okey. Okey, tadi Mu'alim kata kenapa tak perlu hafal yang ni? Yang ni. Ni kenapa tak perlu hafal yang ni? Yang ni. Yang sini, yang sini, yang sini, yang sini. Okey, kenapa tak perlu hafal? Okey. Okey, tengok kalau kita perhatikan betul, cuba perhatikan betul. Okey, wahidun. 1. Daripada 1 pindah ke 10 jadi 10. Pindah ke 100 jadi 100. Pindah ke 1000 jadi 1000. Jadi perubahan dia wahidun jadi asyaratun, mi'atun dan alfun. Okey, jelas? Jelas Arab jelas Okey. Nombor 2 ithnani. Bila jadi 10 jadi isyruna. 100, mi'atani, 1000, alfani ataupun alfaini. Okey, baik. Sekarang ni dapat tak adik-adik hafal benda ni? Ni saja. Yang bawah ni tak payah hafal tak apa. Nanti Mu'alim bagi tahu sebab apa Mu'alim tak payah hafal. Ya, tak payah hafal. Hafal ni saja. Okey, hafal saja. Nanti buat nota, hafal ni saja. Sah semua hafal, 10 2 ni saja, 100 2 ni saja, 1000 2 ni saja. Okey, tengok. Tengok kenapa Mu'alim kata tak perlu hafal, tengok. Okey, tengok pada kalimah salasatun. Bila berpindah pada 10, dia bawa perkataan asal. Dia bawa perkataan asal pada 10. Tengok apa perkataan asal dia? Sa, lam alif, sa. Sa, lam alif, sa. Nampak? Sa, lam alif, sa dan hanya tambah waw nun di belakang. Jadi 10 untuk 10 sehinggalah 90 tambah waw nun saja di belakang. Contoh ni arba'atun. Alif, ra, ba, ain, tambah waw nun. Tah ni dibuang. Ingat? Yang ni kalau buat pandai buat nota yang berwarna macam ni lagi cantik. Mu'alim yakin dan pasti antum lebih kreatif daripada Mu'alim. Okey, baik. Khamsatun. Tengok. Khamsuna. Okey, tambah waw nun saja di belakangnya. Tambah waw nun saja di belakangnya. Okey, Mu'alim lukis sikitlah bagi nampak. Ni tambah ni saja. Nampak? Tambah ni. Okey, sittatun tambah waw nun di belakang. Sab'una tambah waw nun. Ini untuk 10. Ni semua untuk 10. Untuk 10. Okey, untuk 10. Okey, jelas? Kelas? Setakat ni 10 faham? Okey, untuk 100. Untuk 100 sama juga.
dia bawa perkataan asal dia. Okey, perkataan asal sa lam balik sa. Sa lam balik sa dan hanya tambah perkataan untuk mi'atun. Sebab tu maknanya kata yang ni kena hafal. Yang ni kena hafal. Dia punya warna kelabu ni memang kena hafal. Supaya kita akan tahu bawah-bawah semua ni. Okey, tengok ni. Arba'atun jadi arba'u mi'ah. Tambah saja. Ambil perkataan asal di sini dan tambah saja mi'ah. Sama sitatun, sama juga tambah. Benda ni benda asal saja. Kelas jangan pening-pening kepala. Benda asal saja. Jangan apa ni bulat-bulat. Tak, bulat-bulat tu nak bagi faham. Jangan ni. Tenang je, relax. Okey, nampak tak? Tambah ni saja. Tambah ni saja. Okey. Sampai dah sampai 900 dah. Kita kira tak sedar kan? Tadi kita main wahidun isnan ni, sekarang dah 900 dah kita boleh mengira. Sekarang ni dah 900 kita boleh mengira. Okey. Dan yang terakhir, alfun dengan alfani. 1000 dan juga 2000 ataupun alfaini. Okey? Tambah yang nun belakang ataupun alif nun di belakang. Okey, baik. Setakat ni je lah kelas. Ni asas dia. Ni asas al-arkan wal adat, ni asas dia. Ni asas dia. Okey, kalau yang boleh ambil gambar tu ambil gambar, nanti kalau tak boleh ambil gambar nanti boleh tengok rekod balik, boleh tiru balik Okey, mudah saja. Okey, 10 ratus ribu. Okey. Jelas? Okey. Mu'allim nak tekankan kepada al-a'dad dengan wal arqam ni. Yang ni dua benda yang orang kena tahu. Okey, kelas. Yang bawah ni yang mu'allim sebut wahidun isnani salasatun arba'atun khamsatun sehinggalah tis'u mi'a alfun wa alfani ni. Ini dalam bentuk tulisan ni dipanggil apa? Al-a'dad ataupun al-arqam. Yang ini biasa orang terkeliru dan disebabkan inilah mu'allim tadi walaupun senang disebabkan ini dia markah sangat-sangat terkurang di sini disebabkan dia tersilap. Tersilap apa? Dia tersilap di antara al-'adad dengan wal arqam. Arqam ni nombor. Al-'adad ni bentuk bil kalimah ni dia panggil al-'adad ataupun bil kalimah. Ni. Dalam nota yang ni semua bil 'adad ataupun bil kalimah. Al-arqam dalam bentuk nombor. Okey? Itu kena tahu. Nanti kita tengok bentuk soalan. Kenapa orang terkeliru? Nanti kita tengok bentuk soalan sebab apa murid boleh terkeliru benda ni. Faham tahun 6? Kalau yang terlibat yang tahun 5 pun kena faham benda ni. Okey, baik. Selesai. Selesai dah habis cerita dia. Selesailah kelas kita pada hari ni. 10,000 dah tahu kira sampai 900,000. Persoalan sekarang timbul. Mu'allim, kita perlu tahu ni saja ke? Tidak. Ada lagi. Bagaimana caranya? Okey. Kalau bilangan itu, kerana untuk tahun 6 biasa dia soalan dia bermula daripada ratus lah. Melibatkan 3 angka hingga 4 angka lah. 3 angka hingga 4 angka. Jaranglah gunakan sah. Untuk soalan PSRA ni maknanya fokus terutama untuk soalan PSRA jaranglah ada soalan berkaitan dengan sah ataupun puluh. Jarang sekali. Memang tak benar adalah kata Mu'allim. Okey, kalau ada memang setakat ni Mu'allim tengok soalan-soalan sebelum ni banyak yang bermula dengan ratus dan juga ribu. Ratus dengan ribu. Okey, baik. Cara susunan. Ini sangat penting. Cara susunan nombor dalam bahasa Arab. Kita nak mulakan mana dulu rasanya? Ribu ke? Ratus ke? Puluh ke? Ataupun sah tu ke sendiri yang kita nak mula dulu? Bentang-bentang sah ni duduk depan, kita mulakan dia dulu. Jawapan dia salah. Okey? Jawapan dia salah. Okey, Mu'allim kongsikan bagaimana cara dia. Okey. Sekejap Okey. Tengok. Puluh. Kisah senanglah. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sitatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun tu. Puluh. Sah. Okey, puluh. Kita nak mulakan apa dulu? Kita nak mulakan dengan sah. Baru puluh. Dia punya formula dia dengan sebutan sapu. Maknanya sah, kemudian baru letak puluh. Maknanya letak sah, baru letak puluh. Letak sah, baru letak puluh. Contohnya kita nak buat 55. Contoh. Kita nak mulakan khamsun ke khamsatun. Kita ingat balik formula kita. Sapu. Kita mulakan dengan sah.
khamsatun wa khamsuna. Nampak? Jelas kelas? Jelas? Okey, contoh je ni. Arba'atun wa khamsuna. Ni arba'atun ni sebagai sa, khamsuna sebagai 10. Okey. Tulisan dia begini. Tulisan ni Wali nak semua berikan perhatian pada tulisan ni. Tulisan ni tolong berikan perhatian, sangat-sangat penting. Ni Mu'allim bulatkan banyak kali ni, maknanya ni sangat-sangat penting. Okey. Semua orang tahu arba'atun wa khamsuna ni 54. Okey, 54. Jangan terkejut, ada di kalangan sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita tulis 54 dengan macam ni. 5 maknanya guna ni jadi tak cantik sikit. 54. Pernah tak adik-adik tulis macam ni? Pernah tak adik-adik tulis 54 dalam bentuk begini? Mu'allim yakin mesti adanya. Okey. Pengalaman Mu'allim mengajar tahun 6 pun ada lagi. 54 tulisnya begini. Maka jawapan dia apa? Jawapan ni salah. Okey. Dalam bentuk tulisan al-arqam, dia sama saja dengan matematik. Kalau matematik kita tulis 54, kita tulis macam ni, betul? 5. Ni nak mudah. Ni paling basic lah Mu'allim ajar ni. Adik tahun 1 pun jawab ni. 54. Kalau kita tak tahu sangat, tulislah dalam bahasa ni, dalam angka matematik biasa, pindahkan saja. 5, pindahkan 5. Ni 4, pindahkan 4. Maka betul lah jawapan kita yang ni. Kalau kita buat yang ni, ramai yang kadang-kadang kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita buat begini. 54. Dah rugi. Ingat satu ni satu markah. Satu markah ke dua markah? Dua markah, ya. Dua markah. Ni, satu ni dua markah tau. Satu ni dua markah. Rugi siapa yang salah. Okey? Faham jelas? Tentang puluh ni. Maknanya kita memula dengan sa, diakhiri dengan puluh. Okey, ratus. Okay, kita tengok pada yang asal tadi ratus. Lepas tu nak kira ratus, contohnya nak kira ratus macam mana? Okay, ratus melibatkan ratus, melibatkan puluh dan juga melibatkan sa. Kita nak mula mana? Nak mula puluh dulu ke? Nak mula ratus dulu ke? Nak mula sa dulu? Jawapan ni ialah, untuk ratus, formula dia ialah rasapu. Formula untuk ratus, rasapu. Maknanya kita mulakan ratus dulu. Iaitu kita ambil dekat sini dulu. Contohnya kalau dia nak buat 674. 674. Jadi kita cari 600. Di mana 600? Ni, situ mi'ah 74. Kita nak ambil sa dulu ke puluh dulu? Kita ambil, tadi formula kita rasapu. Rasa. Kita ambil sa ni dulu. Rasapu. Jadi 754 tadi yang mana sebut. 700, sab'umi'ah, sa dia khamsatun, wa khamsatun, puluh dia wa arba'una contohnya, 54. 45. Faham Ni formula je. Rasapu. Tu yang kata, carta ni kena faham dulu. Carta ni kena faham. Bila carta ni faham, bukan tahun 6. Sekolah menengah pun boleh guna lagi benda ni. Okey, baik. Seterusnya. Okey, nampak tak? Okey, ni contoh dia. Salasumiyah sitatun samanuna. Dalam tulisan salasumiyah wa sitatun wa samanuna. Okey, ni bentuk tulisan dia. Sama saja dalam matematik tadi. Jangan terbalik. Jangan letak 3 kat sini. Kalau kita letak 3 kat sini, 3, 8, 6. Apa dah maknanya tu tahu tu? 3, 8, 6. Ini confirm salah. Dia sama. Kalau ni 386 dalam bentuk matematik. 3, 8. Ini paling hasan ni. Ini ajar paling hasan ni. Okay, pindahkan saja. 3, 3. 8 begini. 6 begini. Buat ni insyaAllah. 2 markah tak hilang. Kadang-kadang yang kata alah nombor senang je Mu'allim. Tulis 3, 8, 6. Memang cantik. Bukan setakat ni. Memang besar. Pemirsa tanda je ni. Faham? Jangan buat. Ini benda-benda yang berlaku. Bukan tak berlaku ni. Mu'allim cerita ni benda ni berlaku. Bukan tak berlaku. Okey, baik. Okey. Selesai ratus.
Okey, selesai ratus. Okey. Tengok. Okey, ni ratus juga tapi melibatkan nombor sah ni dia tak bukan melibatkan puluh. 306, 307, dia punya formula rasa. Rasa. Jadi puluh tak adalah. Sebab puluh ni kosong. Puluh ni kosong ni tak ada. Puluh ni kosong jadi tak ada. Janganlah samaniyatun sifar wasittatun, tak ada. Kalau untuk ratus yang melibatkan nombor yang tidak ada puluh, maka kita rangkai dia punya formula rasa. Formula dia rasa, iaitu ambil ratus, kemudian ambil sah. Salasu mi'ah wasittatun. Jelas yang kelas Okey, jangan pening-pening. Ni nombor ni tak perlu masa banyak. Banyak lagi benda nak belajar nanti. Okey, baik. Ribu. Formula bagi ribu, yang inilah. Kebiasaannya peperiksaan PSRA soalan ribu banyak juga. Ribu banyak. Jadi kena berhati-hati. Cara nak susunan dia kena berhati-hati. Ribu, cara formula dia ialah rira sapu. Okey, rira sapu maknanya kita memulakan dengan ribu, kemudian baru ratus, sah, baru puluh. Okey. Ni dah melibatkan 4 ni. Tadi melibatkan kata orang 2 ni boleh lagi lah kan. 3 boleh lagi lah. Kalau kena 4 ni macam mana? Dan kebanyakannya soalan begini. 4 ni. Kan dia letak ratus kat depan, ribu kat belakang, duduk depan, sah duduk belakang. Jadi uhara Jadi antum kena tahu bila ribu cara susunan dia lah rira sapu. Rira sapu. Okey. Contohnya kita nak buat 1798. 1798. Jadi kita bermula dengan ribu. Alfun 1700, cari 700, cari sah, baru cari puluh. Jangan sah. Kebanyakan ni berlaku kelas. Berlaku tu macam mana? Sah duduk belakang. Duduk sebelah ribu. 1100. Ni. Sah duduk belakang. Puluh duduk sebelah sini. Ini pun berlaku juga. Ni berlaku kat mana? Sebab berlaku? Sebab yang asas tadi. Yang asas tadi ni. Dekat asas tadi dia terkeliru dekat asas tadi. Ni. Dekat puluh ni. Okey. Puluh ni nampak mudah. Puluh. Tapi kebanyakannya tertukar. Puluh duduk depan, sah duduk belakang. Ni bagi... Jadi Muallim sebut ni supaya antum berhati-hatilah. Okey. Ribu. Rira sapu. Tengok kita mula alfun wa sab'umi'a wa thamaniyatun wa tis'una. Sama juga dalam bentuk tulisan ni kena berhati-hati. Okey. Ribu ni lagi kena berhati-hati. Kalau boleh, kalau yang tak cekap sangat, Muallim sarankan supaya kalau dia kata okey, kalau 1798. Kalau boleh, kalau antum tak mahir nak tulis direct turun macam ni, antum tulislah tak apalah, belajar 1000. Tak apa. 1798. Belajar. Kan? Kemudian antum pindahkan. Ini jangan tulis jawapan dalam soalan dan tulis jawapan ini salah. Pindahkan 1 7 9 8. Itu dah markah. Kalau tak tulis macam ni, kadang-kadang jadi begini. 1 7 8 9. Kadang-kadang begini. Kadang-kadang 1 9 8 7. Kadang-kadang begini. Jadi untuk lebih berhati-hati tak apa. Kita belajar matematik. Kita belajar pun nombor kan. Tulis ni. 1798. Tulis mula dalam bahasa Arab. Pindahkan saja. 1798. Jelas tak kelas setakat ni? Jelas tak? Kita nak habis ni. Kalau nak tanya, tanya terus. Kalau nak tanya, tanya terus. Okey? Okey. Habis dah 1000. Hari ni habis dah 1000. Bukan setakat kita melalui carta ini. Bukan setakat 2000 kita boleh kira. Sehinggalah 900 ni 900 ribu. 900 tis'umi'a wa alf. Tis'umi'a alf. Okey, jadi itu tak payahlah kita nak sampai 2000 saja. Okey, baik. Setakat ni ada soalan?
Setakat ni ada soalan untuk bertanya? Tak ada Bagus. Kalau ada tulis kat ruangan komen. Nanti admin check, nanti beritahu Mu'alim. Okay, baik. Tadi Mu'alim sebutkan. Disebabkan nombor ni ramai orang yang tak dapat mumtaz. Apa sebab dia? Okey. Sebab ni ialah, perhatikan. Di antara sebab dia inilah. Ni. Nampak macam, alah senang Mu'alim nak jawab ni. Alah, senangnya. Okey. Kenapa Mu'alim kata ramai yang salah kat sini? Kenapa Mu'alim kata kat sini banyak yang salah? Okey. Yang pertama, dia tak faham soalan. Mu'alim kata, kalau murid Mu'alim pesan banyak kali. Bila ada soalan bahasa Arab ke apa-apa subjek saja, jangan baca soalan sekali. Sangat-sangat berbahaya. Dia overconfident, dia baca sekali terus dia jawab. Dan pernah berlaku pada anak murid Mu'alim 3 tahun lepas, Ustaz Islam Mu'alim 3 ataupun 4 tahun lepas. Pada waktu tu, kalau kita pada masa tu jawab soalan, kertas jawapan, kertas soalan tu boleh bawa balik. Dia jawab soalan, kemudian kertas soalan tu dia boleh bawa balik. Jadi Mu'alim boleh tengok dan dia pun boleh tahu kan. Jadi kita boleh kira di situ di mana kesilapan dia dan kesalahan dia. Jadi pada masa dia tu, dia silap. Silap apa? Okey, tengok ni. Uktub al-rakam al-atiyah bil adad. Dia nak jawapan dalam bentuk kalimah. Al-adad dengan kata lain dia bil kalimah. Al-adad ataupun bil kalimah. Kan? Dia yang ni tak pula mudah. Dia faham, okey, yang ni mesti takkan dia bagi dalam bentuk rakam, mesti nak dalam bentuk tulisan apa kalimah, letak arba'umiyah, tulis sampai habis. Arba'umiyah sehinggalah habis tu tulis je cantik. Ni maknanya contoh saja. Arba'umiyah wa khamsatun. Ni apa formula dia tadi? Ra sapu. Ra ratus ini sa 5 wa khamsatun wa thalathuna. Ra sapu. Last sekali sapu. Bukan penyapu, sapu. Wa thalathuna. Jawab yang ni dapat 2 markah. Senang ke susah? Memang senang kalau kita faham soalan. Okey. Begitulah yang seterusnya. Sama dalam bentuk kalimah. Al-adad ni dalam bentuk kalimah. Jawapan dia mesti dalam bentuk kalimah. Okey. Kalau antum tengok perhatikan yang bawah. Yang ni sangat-sangat berbahaya. Kan? Dia kira-kira dapat jawapan, dia terus tulis. Tulis pula dalam bentuk kalimah pula. Dia kira dalam bentuk kalimah. Contohnya 4,3,700 letak sab'umiyah. Confident dia menulis sab'umiyah. Rasa-rasa antum betul salah ni. Sab'umiyah jawapan dia. Letak dalam bentuk ni. Punya panjang tulis. Cantik pula tulisannya ni. Kalau panjang cantik tulisannya. Buat khat pula. Tapi sayang. Tiada markah di sini. Tiada markah lah, yang maknanya faham tiada markah. Kalau pemeriksa tu baik, dia bagi antum markah, wallahualam lah kan. Okey. Sebab apa? Dia minta jawapan dalam bentuk al-arqam. Maknanya antum kira-kira, antum kena tulis dalam bentuk nombor. Contoh ni jawapan dia berapa? 783. Betul? 783. Antum kena tulis 7. Tulis kat sini ni. 783. Tulis macam ni. Ini jawapan dia. Ini yang dikatakan bil arqam. Jawab dalam bentuk nombor. Okey, walaupun ini ada matematik, tak payahlah buat jalan kerja. Bukan nak minta jalan kerja Matematik kena ada jalan kerja buat markah. Ni tak perlu. Dah ada jawapan dia cukup dah. Contohnya tadi kalau antum tak yakin, tulislah dulu 783. Pindah kan 7, 8, 3. Selesai masalah. Okey. Jadi, Mu'alim ingatkan lagi sekali. Setiap soalan bahasa Arab mesti baca soalan 2 ataupun 3 kali. Kadang-kadang
kita ni terlampau confident, baca sekali terus jawab, ini padahnya. Berlaku pada anak murid mu'alim, 10 markah di bahagian yang kedua dia salah. Sebab apa? Dia minta tulis dalam bentuk al-arqam tetapi dia tulis dalam bentuk bil kalimah atau bil adad. Maka 10 markah hilang. Maka disebabkan itulah mu'alim kira-kira dia tidak dapat mumtaz. Okey, sebab mu'alim kata kita kena baca soalan betul-betul. Jangan gopoh sangat. Mudah lah nombor, mentahlah nombor. Nak mudah jawab, kita pun tulislah ikut suka. Okey? Rasa sekadar itu saja perkongsian mu'alim. Jadi rasa mu'alim buat nombor ni walaupun dia mudah, markah dia banyak Dalam mu'alim markah dia lebih kurang 10 ke 15 markah. 10 ke 15 markah nombor kebiasaannya ada 15 markah lah. Setiap tahun peperiksaan nombor ni mesti 10 ke 15 markah. Jadi tanpa 15 markah ni tak dapatlah untuk mumtaz. Okey? Sekarang ni ada soalan? Ada soalan tak? Kalau ada soalan, lagi bagus. Macam mana? Faham tak? Jelas? Okey. Harap-harap jelas tak, sebab tajuk ni mudah saja. Mungkin tak tanya sebab dah tahu kan. Jadi bagi yang belum lagi menguasai, mu'alim harap antum tulis ni. Tulis nota ni. Dan hadamkan betul-betul. Kerana PSU tak lama dalam kelas Sekarang ni dah bulan 2, bulan 3, bulan 4, 5, 6, 7, 8. Dengar ceritanya bulan 8 ni PSRA, bulan 9 UPKK. Khas untuk tahun 6 Tahun 6 ni dia istimewa sangat tahun ni. Tahun 2021 ni tahun 6 sangat-sangat istimewa. Ada setakat ni ada dua PSU besar iaitu UPKK dan juga JAIZ. Tak silap muadib lah. Nanti boleh tanya ustaz atau ustazah di sekolah masing-masing Okey, baik. Baik. Macam tak ada soalan? Kalau tak ada soalan, sekadar ini saja perkongsian daripada mu'alim. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ni antum dapat manfaat daripadanya. Jadi sebelum kita akhiri kelas kita pada hari ini, marilah kita baca doa sama-sama. Mudah-mudahan ilmu yang kita belajar pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat digunakan untuk masa yang akan datang. Mu'alim. Ya, ada soalan? Tu ada soalan tu. Mana soalannya? 3,000 dalam bahasa Arab apa? Salah alaf. Tu lebih sangat tu. Si 3 tambah 3 tambah alf. Boleh? 3 tambah ayat. Boleh kelas? Okey, lain soalan lain? Soalan kedua, dalam peperiksaan sekiranya calon tidak membuat barisnya, adakah jawapan still betul? Okey, yang mu'alim tahulah. Kita tak perlu letakkan baris. Tak perlu letakkan baris. Melainkan biasanya kalau baris ni yang mu'alim fahamlah mu'alim kongsikan, baris ini dia lebih kepada auzan dan juga tasrif. Kalau nak minta baris pun yang ni lah. Kalau contohnya ada soalan dengan baris, dia akan tulis bitashkil dengan baris. Itu biasa soalan untuk auzan. Kebiasaannya untuk nombor ni tak perlu baris pun tak apa. Kalau mu'alim salah nanti boleh tanya ustaz-ustazah di sekolah. Rasa mu'alim begitulah. Tak perlu baris. Yang baris nanti tajuk yang kedua, auzan. Yang itu wajib baris. Yang itu wajib baris. Untuk nombor tak perlu baris pun tak apa. Yang penting penambahan huruf di belakang tu betul. Janganlah puluh letak mi'ah di belakang. Confirm salah lah. Okey? Okey, benda menjawab soalan Okey, ada soalan lagi?
Nak tanya, saya suka buat titik 2 tu bercantum, boleh ke daripada siapa ni? Adik Muhammad Khairul Anwar. Adik Ke Mak Khairul ayah Anwar. dia ni. Ta tu bercantum. Titik tu bercantum Oh, yang dia tarik-tarik macam sabdu tu kan. Tarik tu. Dia suka tarik macam ni Dia tarik begini. Ataupun dia letak ta begitu, dia tarik begini. Ada juga ada yang buat ta begini, dia buat macam ni. Okey, sebenarnya benda ni tak ada masalah. Ta ni ada titik ke tak ada titik. Jadi seelok-eloknya lah. Kalau kita, contohlah kita nak bagi orang tengok kita punya kertas, mesti nak cantik kan. Kalau kita dapat buat begini, titik ni lagi bagus, lagi cantik. Okay, jangan tarik ini, jangan buat macam ni. Boleh, tak ada masalah. Tapi takut pemeriksa, kalau pemeriksa yang okey lah. Kalau kata apa budak ni tak faham ke? Tak macam mana? Walaupun jawapannya betul disebabkan titik, maka salah. Jadi untuk langkah selamat, buatlah titik begini. Okay? Betul maknanya kata jangan terlampau confident dan jangan terlampau gopoh nak menjawab. Sehingga kan ada murid kita, ada juga yang buat ta begini. Ta. Tidak ada apa, ta marbutah, tidak ada titik terus. Boleh ke? Yang ini pemeriksa, tengok pada pemeriksa. Kalau dia kata dia nak bagi, dia bagi. Kalau dia kata tidak, tidaklah. Jadi langkah selamat, buatlah macam mak yang suruh ni. Buat yang ni. Ini langkah selamat. Okey, jelas Alah, kalau susah pun titik 2 je. Okay. Ada satu lagi soalan. Wali Syukri. Ya, silakan. Adik Faralina ni tanya. Dalam peperiksaan 1000 masuk sampai nombor berapa? 2000 saja last. Untuk silibus tahun 6 sehingga 2000. Setakat ni tak pernah lebih 2000 lah. Dalam silibus tahun 6 pun sehingga 2000 saja. Okey? Faham adik Farzatul tadi? Okey, jelas? Ada lagi soalan? Banyak soalan adik-adik ni. Kita tengok lagi Ustaz, sikit lagi. Okey, sikit lagi tak apa. Dalam jadual ni kenapa Muallim tak letakkan belas? Dalam jadual ni kenapa Muallim tak letakkan belas? Belas, okey. Supaya nak belas ni, macam mana nak kata okey, belas yang ni. Ni puluh ni belas lah. Okey, nanti kalau nak puluh ni, senang je kalau belas, ambil sini, ambil 10 ni. Kita nak memudahkan cerita, nak mudahkan tu, kalau belas, ambil sini, ambil sini. Puluh, ambil sah, ambil ni. Tu boleh kata kita kena kuasai ni. Kena kuasai ni. 16, sitatun wa asyarah. 17, sab'atun wa asyarah. Ada ke sini semua? Kalau nak tulis boleh, tak ada masalah. Jadi carta tu jadi panjang sikit lah. Sebab kita nak fokuskan kepada PSRA kan. Nak fokuskan kepada PSRA. Jadi, jelah. Boleh. Kalau nak belas pun boleh. Sitatun, ambil asyarah. 17, sab'atun wa asyarah. Sab'atun wa asyarah. Okey. Menjawab soalan tak, adik? Okey. Kita tengok lagi Muallim Syukri. Soalan-soalan sikit lagi. Lagi 2 soalan boleh? Okey, tengok sikit lagi. Ini adik apa ni? Embun Rohani. Embun Rohani. Daripada mana tu? Daripada sekolah mana tu? Ustaz, kalau tak apa ni? PSRA dia tanya tak dalam nombor 1000 ni. Mungkin soalan dalam 1000 kot. Tanya tak tanya? Tanya. Maknanya kata tadi, dia 1000 tanya tapi tak sampai 2000 lebih, tak ada. Last kali 2000. Setakat ni soalan-soalan yang Muallim pernah tengok 1000 lah. 1000 adalah tapi tak banyak lah 1000. Tak banyak kita menyebabkan hilang markah tu kadang-kadang. Dan mudah 1000. Jadi kita bila silibus sehingga 2000, jadi kita kuasai lah. Untuk 1000 senang saja mak dah bagi tadi. Untuk kuasai 1000 rira sapu ni. Senang je. Hafal ni insya-Allah. Rira sapu, kemudian tengok balik ni. Carta tadi. Rira sapu. Rira sapu. Mula dengan sini alfun wa salasumi'ah rira sapu. Isnani wa salasuna contohnya. Apa-apa nombor saja
daripada pihak Jaya punya ni, antum boleh jawab. Daripada mengikut kepada ni. Okey, jelas. Ada lagi soalan? Satu soalan lagi. Okey, Ustaz. Mu'allim Syukri last. Ya. Mu'allim, kalau buat tertinggal satu titik kena tolak markah ke? Tak tinggal satu titik. Ini Jadi masalah satu ni. atas je. Jadi satu je ni. Jadi satu ni ini Mulan kata tadi, kalau bab titik ni kita tengok pada pemeriksa. Kalau pemeriksa baik, dapatlah antum markah. Kalau pemeriksa kata kenapa letak satu, tak letak dua, dan di situ dapat disebabkan situ dapat kurang markah, nasib antum lah. Jadi jangan, kita kena berhati-hati. Saya boleh kata tadi, kita kena berhati-hati. Jangan kita kata boleh tak nak buat itu, boleh tak nak buat begini. Kalau benda tu kita boleh atasinya, kita buat yang terbaik lah. Macam ni lah. Macam contohlah kan, kita nak hias bilik kita. Kita hias bilik kita, mesti kita nak tengok orang tengok cantik bilik kita kan. Contohnya kelas kita nak hias cantik dapat markah lebih. Macam tu tadi. Kita nak baik-baik markah kita, tapi kita buat lebih kurang saja. Jangan macam tu. Okey? Kalau boleh, tadi makna pesan tadi, kalau boleh letakkan 2 titik. Jangan terlampau gopoh kelas. Sebab ini benda basic saja. Ni. Jangan begini. Kadang ada yang begini. Kebanyakan dia begini. Dia tarik itu je. Faham? Letak macam ni bulat, tarik. Faham? Letak perlahan. Jangan kelang kabut. Titik. Faham? Begitu. Boleh? Boleh kelas? InsyaAllah antum boleh. Mu'allim yakin antum boleh. Nombor sangat-sangat senang. Ni tak masuk lagi tajuk kedua. Masuk tasrif lagi lah. Tasrif fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Maksud nak kena hafal pula kalimah yang berlawanan. Banyak lagi. Jadi jangan habis masa dekat al-adad wal arqam ni terlampau lama. Kalau antum boleh faham, boleh kuasai jadual ni, insya-Allah antum boleh kuasai, boleh jawab dengan baik insya-Allah. Okey, baik. Kalau tak ada apa lagi, sekadar itu saja perkongsian Mu'allim pada hari ini. Mudah-mudahan sedikit perkongsian pada hari ini antum dapat manfaat, dan juga mudah-mudahan perjumpaan kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu semua daripada Mu'allim. Baik, kita baca doa sama-sama. Mudah-mudahan ilmu yang kita belajar pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, apa yang Mu'allim pesan hari ini, masuk telinga kanan, jangan keluar di telinga kiri. Pastikan simpan di dalam hati. Okey? Mu'allim nak semua baca doa. Bukan Mu'allim saja, kita semua baca doa tempat masing-masing, di rumah, di dalam kereta, di pejabat ke mana-mana ke, baca doa. Mudah-mudahan ilmu kita belajar ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Fattahu ya Alim, iftah qalbi futuhal 'arifin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inna hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mu'allim Syukri atas perkongsian pada pagi ini, dan Mu'allim rasa banyak manfaat kepada semua pada pagi ni. Tadi Mu'allim dah tengok kat bahagian ruangan komen, banyak soalan-soalan yang mungkin ada yang masih belum terjawab. InsyaAllah kita akan sambung lagi untuk next sesi, insyaAllah Mu'allim Syukri. Next sesi kita akan ada lagi, insyaAllah. Simpan soalan-soalan tu untuk next sesi. Nanti Mu'allim akan maklumkan kelasnya bila, insyaAllah. Tapi slot untuk Mu'allim Syukri ni insyaAllah akan kekal lah hari Jumaat. Mu'allim Syukri dia akan bersiaran hari Jumaat insyaAllah dalam bahasa Arab. Jadi kita akan sama-sama berkongsi dengan rakan-rakan lain. Panggil semua kawan-kawan datang tengok ni tuition percuma je, tak perlu bayar pun datang. Jadi tadi ada juga soalan tanya, soalan PSRE senang ke susah? Senang je, senang. Senang sekiranya antum semua belajar. Tu je
kunci dia. Tapi kalau antum, kamu semua tak belajar kan, kalau tak mengulang kaji, tak buat latih to be, jadi macam mana antum nak berjaya? Kamu semua nak berjaya kan? Jadi pastikan ulang kaji. Nanti siaran ni boleh ditonton berulang kali. Mana yang tadi ada yang tak nampak kelabu dan sebagainya, boleh tengok balik nanti link YouTube ni dan tengok balik, ulang kaji balik insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat kepada semualah. Baik, ini antara ditunggu ni. Muallim akan buka akan berikan link sijil, link sijil di bawah IDD Malaysia. Jadinya nanti Muallim akan bagi masa sehingga pukul 11 je, sehingga pukul 11 je untuk sebelum Muallim tutupkan siaran ni. Jadi kamu semua boleh isi link tersebut dan pastikan isi nama dengan betul, IC-nya betul, isi maklumat-maklumat dalam tu detail lah, supaya pastikan sijil yang kamu semua dapat tu sijil yang cantik lah nanti. Jangan nama tersalah taip dan sebagainya. Boleh Jadi Muallim akan pastekan sijil ni dekat ruangan komen. Dan jangan, satu lagi Muallim nak pesan kepada kamu semua, jangan sebarkan link sijil ni kepada orang lain. Hanya di sini sahaja. Tak nak nanti tiba-tiba nak teks kawan sana, dia tak tengok siaran langsung ni, kemudian dia nak ambil sijil ni. Tak boleh. Hanya yang menonton video secara live ini sahaja yang akan dapat sijil di peringkat IDD Malaysia, dan juga hanya dalam masa tempoh pukul 11 saja. Jadi lepas ni jangan tanya lagi sijil tak dapat ke apa ke, jangan. So sampai sini saja. Baik, Muallim akan pastekan link sijil kat sini. Jadi Muallim bagi masa untuk kamu semua isi dalam masa 10 minit dari sekarang ni, dan nanti Muallim akan tutuplah link sijil ni. Okey, sekejap. Nampak tu link sijil. Dalam ruangan komen pun Muallim dah letak. Boleh pakat isi semua. Boleh klik link tu dan isi sekarang. Isi sekarang, cepat isi sekarang. Dan makluman semua, sijil ni di peringkat IDD Malaysia, kita iktiraf di peringkat kebangsaan lah. Tinggi tu. Jadi pastikan sijil tu nanti jadikan kenangan lah kepada kamu semua. Dan insyaAllah. Dan kita akan adakan kelas-kelas kita insyaAllah secara berkala lah. Jadi jangan risau. Boleh cepat isi. Cepat isi sekarang. Sebelum Muallim tutup link tu. Semua pakai isi. Selepas ni boleh war-warkan lagi kepada rakan-rakan anda semua, terutamanya tahun 6 yang mengambil PSRA. Kamu semua akan mengambil PSRA kalau tak ada masalah bulan 8 lah, bulan 8 nanti. Jadi dah tak lama, sekarang dah bulan 2. Ada berapa masa lagi? Ada lebih kurang bulan 3, 4, 5, 6, 7, 8, lebih kurang 6 bulan lagi. 6 bulan lagi. Jadi pastikan dah isi belum? Isi link tu. Muallim dah letakkan dekat ruangan ni. Isi cepat. Muallim tempat sekolah ni apa? Sebelum tu Muallim tengok komen apa ada. Muallim tempat sekolah tu tulis sekolah kebangsaan ke sekolah agama? Tulis. Kalau sekolah sekolah kebangsaan boleh, sekolah agama boleh, tak kisah. Nak mudah tulis je lah sekolah kebangsaan. Kalau nak tulis sekolah kafar mana-mana pun boleh juga. Daripada sekolah Seri pun boleh juga, sekolah Seri E pun boleh juga. Tulis mana-mana sekolah yang kamu semua sekolah lah. Pilih salah satu je, tak nak pilih dua-dua. Link sijil. Okey, link sijil. Last, ni yang terakhir Muallim pastekan link sijil. Lepas ni Muallim tak paste dah. Okay, last. Boleh ambil
Okey. Nampak link sijil tu? Malim harapkan di sudut kejujuran dan amanah kamu semualah untuk isi sijil ni. Sekiranya kamu tak masuk kan, masuk ujung-ujung kan, tak dengar apa-apa, tiba-tiba nak link sijil. Jadi jangan, orang kata istilah dia, keberkatan tu penting kan, keberkatan ilmu tu penting. Kalau kamu semua tak tengok, tiba-tiba isi link sijil, buat apa kan? Pastikan kamu tengok semua view daripada awal sampai akhir, dan kamu berhak untuk dapatkan sijil. Tapi sekiranya dah tengok dah, orang kata di minit-minit akhir kecederaan tu baru nak tengok, kemudian isi link sijil, pandai-pandailah. Jadi yang penting kita nak cari keberkatan ilmu tu, keberkatan ilmu. Sijil letak ke tepi dulu, tak ada masalah. Yang penting kamu semua dapat belajar, dapat faham apa yang Mu'alim Syukri sampaikan tadi. Mudah-mudahan. Baik, Mu'alim rasa setakat itu dulu kita punya siaran kita pada pagi ni. InsyaAllah pada petang ni boleh war-warakan juga. Mu'alim maklumkan kat sini juga, petang ni kita akan ada kelas tuition percuma bagi UPKK. Bagi UPKK Kalau ada adik-adik yang tahun 5 yang nak ambil UPKK, boleh nantikan pukul 2 petang ini. 2 petang ni untuk kelas UPKK insya-Allah. Jadi boleh tunggu insya-Allah. Ajak kawan-kawan lain, kalau ada tahun 5 tu tunggu dekat sana nanti. Dalam Mu'alim akan sharekan link insya-Allah nanti. Jadi Mu'alim rasa setakat itu dulu kita punya pertemuan kita pada pagi ni. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Kita tangguh dengan baca tasbih kifarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Insya-Allah kita jumpa lagi minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.